Okey, selamat petang. Okey, seperti mana yang dijanjikan pada pukul 6 ni, saya ingin membincangkan satu topik yang penting juga kepada sejarah, terutama sekali bidang sejarah lah. Iaitu bertajuk kenapa pentingnya kajian mengenai sejarah Kedah lah. Okey, yang pertama, ada masalah. Okey, 2-3 minit ni Selcom masalah. Waalaikumsalam. Okey, jadi yang pertama sekali disebabkan banyak faktor lah. Tapi malangnya tidak banyak usaha-usaha ahli sejarah Kedah, terutamanya daripada sebut. Tak tahu saya ni masalah apa tak tahu handset ni. Problem ke apa ke tak tahulah, ada putih-putih. Dia lah putih dia jadi nak marah ni. Kita ni pelangi juga. Salah orang Kedah kan. Sangkut. Saya mula nak panas kan. Okey, tenang. Okey. Kenapa pentingnya sejarah Kedah ni? Okey ya. Yang pertama, Kedah mempunyai tradisi pensejarahan yang lama, di mana ia bermula pada tahun 1928 dengan terbitnya Akta Silsilah Negeri Kedah lah. Dan kemudiannya diteruskan oleh British lah. Tapi sebenarnya Akta Silsilah Negeri Kedah tu mengambil ataupun menambah baik apa yang ditulis dalam Tarikh dan Silsilah Negeri Kedah yang ditulis oleh Y. Yahya. Okey, kemudiannya apa yang ditulis oleh Y. Yahya tu ialah sempena dengan hendak mungkin pada tahun 1909 tu perjanjian Anglo-Siam tu telah memisahkan Kedah dan negeri-negeri di Siam. Dan pensejarahan Kedah pada peringkat awal ni walaupun tidaklah begitu menampakkan ciri-ciri Kedah, ciri-ciri ketamadunan Kedah, tetapi usaha awal itu telah membuktikan bahawa ada usaha-usaha yang dibuatlah untuk memperlihatkan bahawa Kedah ini mempunyai satu kerajaan yang lama dan panjang lah. Okey, seterusnya selepas itu pada tahun 1920 sekitar 28 muncullah Akta Silsilah Negeri Kedah yang menjadi satu karya historiografi ataupun karya pensejarahan kepada negeri Kedah, sehingga kan sangat sukarlah untuk orang-orang negeri Kedah yang mengkaji tentang sejarah negeri Kedah ni tak boleh nak tinggal dia lah, dan merupakan salah satu daripada bahan rujukan utama kepada sejarah negeri Kedah dan kepada pengkaji-pengkaji sejarah negeri Kedah. Okey, walau macam mana pun tidak banyak yang kita tahu daripada Akta Silsilah Negeri Kedah. Dia cuma memberi clue ataupun hint tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Dan Akta Silsilah juga menghadapi kekurangan yang banyak lah, terutamanya pada zaman Portugis dan pada zaman Belanda. Dia ada sentuh sikit-sikit saja, tetapi tidaklah menggambarkan keseluruhan pensejarahan Kedah selama 130 tahun Belanda duduk di Melaka. Waalaikumsalam Hishamuddin. Okey. Kemudiannya begitu juga dengan peristiwa. Tak dengar. Ni saya speaker je sikit. Kemudiannya pada tahun cerita tentang Perang Kedah Siam juga mengalami banyak kekurangan. Pemisahan Pulau Pinang juga tidak diceritakan dengan sepenuhnya. Jadi penceritaan di dalam Akta Silsilah Negeri Kedah ini adalah satu karya historiografi romantisme ataupun romantism yang menceritakan kebaikan-kebaikan ataupun tidak ada cacat celanya sejarah Negeri Kedah itu sendirilah.
Dan benda ni sebenarnya tidak adil lah, bukanlah tidak adil, kepada dunia sejarah ataupun metodologi sejarah ataupun berdasarkan falsafah-falsafah yang dibawa oleh sejarawan barat seperti Ranke, E.H. Carr dan ramai lagi mengatakan bahawa sejarah tidak boleh bias ataupun berpihak lah. Tapi memandangkan At-Tarikh Silsilah ini ditulis oleh penulis istana, maka tak pelik lah kalau kita baca dan kita lihat bahawa persejarahan Kedah itu tidak mengalami sebarang kekurangan lah. Ini perkara-perkara yang pertama sekali patut dilihatlah untuk orang Kedah terutamanya, dan kepada orang yang nak mengkaji sejarah negeri Kedah lah. Sebab kalau kita tak kenal karya-karya tempatan, jadi kita susah untuk buktikan sesuatu. Pada saya secara peribadinya, menulis sejarah ini bukan sekadar hendak menceritakan satu-satu peristiwa ataupun menulis dengan cara nak seronok. Sebab sejarah itu adalah satu cabang ilmu yang memberi manfaat kepada jati diri dan akhlak. Itu kita kena kait juga. Sebab daripada situ barulah kita boleh membentuk jati diri. Jadi bila sejarah kita tak tahu pasal sejarah, jadi susahlah. Okey, seterusnya pentingnya sejarah negeri Kedah ni, kajian ni dibuat ialah pada satu sudut kita tidak, orang negeri Kedah hampa kena alert lah benda ni. Negeri Kedah tidak mempunyai tokoh-tokoh sejarah. Tokoh-tokoh sejarah dia. Malah Kedah juga tak ada tokoh budaya. Selepas matinya wayang kulit tu. Wayang kulit pula, yang Etong tu lah di Wak Asun tu. Lepas tu Kedah juga tak ada tokoh apa. Banyak tokoh lah Kedah ni tak ada. Tokoh politik ramai lah. Tokoh bola, sukan ada, kita ada ramai. Tapi daripada sudut sosial, kita tak nampak siapa tokoh-tokoh yang berjaya memahamkan masyarakat Kedah tentang kepentingan sejarah, kepentingan warisan dan sebagainya. Malah dalam banyak sesi perbincangan, terutama dalam hal-hal warisan Kedah, banyaklah saya dengar sungutan daripada ramai pihak lah yang mengatakan bahawa kerajaan negeri yang ditadbir oleh KCS, Kedah Civil Servant ni sangat susah lah untuk memberi kerjasama lah untuk memelihara warisan. Sama juga dengan orang negeri Kedah sendiri, rakyat di peringkat bawahan yang tak peduli pun tentang apa yang ada di negeri Kedah lah daripada sudut sejarah. Jadi sikap kita tu yang menyebabkan kita ni macam kita tak ada apalah sebab sikap kita tu sendirilah, kita tidak menghargai apa yang kita ada lah. Dan benda ni bukan setakat berlaku di peringkat pegawai-pegawai kerajaan negeri, tapi juga di peringkat rakyat jugalah. Sebab bila disebut tentang negeri Kedah ni miskin, itu tak boleh dinafikan lah. Tetapi kalau nak kira miskin secara negara ni, Indonesia tu lagi rendah lah daripada Malaysia. Tapi dalam keadaan miskin tu, mereka mempunyai satu jati diri dan kebertanggungjawaban untuk menjaga warisan-warisan mereka. Ini satu persoalan yang penting lah kepada orang-orang negeri Kedah, terutamanya untuk melihat pentingnya kepada memelihara warisan-warisan yang ada lah, terutama sekali di negeri Kedah. Kita tak boleh tunggu dan lihat, kita tak boleh menyalahkan mana-mana pihak. Semuanya terpulang atas kita lah. Saya faham kadang-kadang bidang-bidang yang saya sebut tadi ini menghadapi banyak isu lah. Tapi daripada satu sudut yang lain pula, sejarah negeri Kedah ni dia tak, macam saya sebut tadi lah, tak ramai. Dia tak ramai pengkaji,
yang menyebabkan orang Kedah ni ramai di universiti tau. Saya duduk masuk di dalam dunia akademik, saya jumpa ramai orang Kedah yang buat kajian-kajian sejarah. Cuma saya agak keliru, bukanlah agak keliru, saya agak keliru jugalah, keliru dan tertanya-tanya kenapa mereka ni duk kaji pasal Indonesia, pasal apa mereka kaji pasal banyaknya pasal Indonesia lah. Sedangkan kita ni beratus-ratus tahun dipengaruhi oleh Siam. Ini satu benda yang pelik lah bagi saya, yang saya pun tak apa hubungan Indonesia dengan Kedah kan. Sedangkan kita selama puluh-puluh tahun ni kita duduk di bawah Siam. Sepatutnya para pengkaji sejarah negeri Kedah ni kena fokus kepada Siam kan, barulah kita pergi ke tempat-tempat lain kan, Indonesia dan sebagainya. Dan daripada satu sudut yang lain juga, kita tak ada orang yang kaji sejarah Kedah daripada sudut daripada bidang 1900 ke belakang. Jadi benda ni menyulitkan keadaan dan menyebabkan sejarah Kedah tu tak berkembang. Dan selama 6 tahun saya duk buat kajian, saya duk parti cerita perang tentang, contohnya bidang saya ni banyak kepada perang Kedah Siam. Jadi cerita perang Kedah Siam ni, cerita tu dia orang kata apa, dia duk recycle lah, duk pusing tak tahu, duk cerita benda yang sama, tetapi tidak ada perkembangan dalam kajian. Ini benda yang rugilah bagi kita orang Kedah, orang utara terutamanya. Kita duk cerita sembang, tapi kita tak ada usaha pun nak angkat sejarah tu ke peringkat yang lebih baik. Cerita perang Kedah Siam ni, saya banyak membaca tulisan Kopko. Kopko ni dia start kaji hubungan Siam dengan negara Melayu ni sekitar tahun 1995 macam tu, dan dia ada banyak jurnal yang menceritakan tentang serangan Siam ke atas Kedah. Ini dalam bahasa Inggeris, dia tulis dalam bahasa Inggeris. Jadi saya macam pelik, mana orang Melayu? Mana sejarawan kita? Sejarawan negeri lain saya tak boleh salahkan, dia mesti ada sentimen. Kalau kita nak sebut sejarawan-sejarawan contohnya macam Prof. Abdullah Zakaria Ahmad Dan, dia pun bukan orang Kedah kan. Dia kajian sejarah ni, dia nak tak nak ataupun suka atau tidak, dia mesti ada sifat kenegerian. Dia macam Perak pun dia apa ada masalah sama, cuma Perak ni dia lebih suka mengkaji tentang Melaka. Itu masalah mereka lah. Yang masalah kita ni, kenapa tak ada? Kenapa tidak dicabar penulisan-penulisan yang dibuat oleh Siam tentang negeri Kedah? Ni semua ni dah hampa kena faham tau. Kita ni duk pumpang-pumpang dalam kampung kita. Kita tak pernah keluar. Sejarah kita duk bergaduh hang aku, duk bergaduh teori hang betul, cerita hang betul, cerita aku salah. Tapi di peringkat antarabangsa kita tak ke mana pun. Jadi daripada segi sejarah pun, kalau hampa tengok perjalanan sejarah negeri Kedah sekali pun lepas kita duduk bawah Siam, tiba-tiba British mai, kita masa tu duk berebut lah, duk berperang kan. Negeri Kedah ni antara bangsawan-bangsawan duk berperang lah, merebut kuasa sampai tak tahu apa yang berlaku di luar. Dan nama Kedah ni bukanlah dibawa sangat oleh orang Melayu. Kalau kita tengok daripada struktur pentadbiran perdagangan dan sebagainya, macam contohnya kapal Kedah yang saya pernah share dalam saya punya Facebook tu, kapal Kedah tu sendiri dipopularkan oleh Barat, oleh Lanu bernama Captain Kidd atau William Kidd. Bukan orang Melayu bukan kita sendiri yang bagi famous sejarah kita. Sama juga kalau hangpa baca dalam logbook, ship logbook ataupun buku log kapal, ataupun buku kemasukan, begitu juga dengan buku-buku daftar kapal yang masuk ke pelabuhan di India. Para pedagang yang menggunakan nama Kedah tu sendiri bukanlah orang Melayu. Mereka orang Arab, orang India. So kita ni ke mana naknya? Kita duk cerita tentang jati diri, kita duk marah bila Cina pakai bahasa Cina. Kita duk marah kenapa tak diangkat bahasa Melayu. Tapi kita ni tak pernah nak mendunia. Kita tak bawa sejarah kita ni ke peringkat dunia yang boleh
boleh dibanggakan atau boleh menjadi perhatian kepada masyarakat antarabangsa. Nah, ini yang berlaku yang menyebabkan kita ni sentiasa gagal dalam melawan perubahan perubahan falsafah pemikiran dan tekanan-tekanan daripada luar negara. Dan akhirnya kita akur lah dengan apa yang ada. Contoh sekarang, kalau kita tengok bila mana China menjadi satu kuasa besar, kita walaupun kita lawan, tetapi akhirnya ramai yang kalau hampa pergi ke conference, kalau hampa pergi ke seminar, webinar yang ada ni, banyak yang macam reda dengan apa yang berlaku dan menerima bahawa suka atau tidak pengaruh Cina di Malaysia ataupun bahasa Cina tu sendiri mendapat pengaruh daripada negara tanah besar Cina. Dan Cina pula dia berjaya mempopularkan sejarah mereka walaupun mereka kalah dengan British, walaupun mereka pernah disebut sebagai kek yang besar yang dipotong 5 oleh Korea Barat kan. Mereka ada satu sejarah buruk. Tapi mereka berjaya bawa sejarah mereka tu sampai ke dalam bentuk filem, memahamkan masyarakat kepada pentingnya sejarah. Mereka buat yang filem-filem Hong Kong, drama dan sebagainya. Tapi kita ni sebabkan kita tak menganggap sejarah itu penting, jadi secara tak langsung kita kalah lah. Kalau orang cerita kalau nak racun bangsa, racunlah sejarahnya kan. Kalau racun pokok, racunlah akarnya. Racun sejarah, racun bangsa, racunlah sejarahnya. Jadi sejarah kita ni, kita dah tahu sejarah kita ni kena racun. Sejarah Negeri Kedah ni dah kena racun dengan British, dengan Winstead dan sebagainya. Tetapi tidak ada usaha untuk orang kata buang racun tu. Kita macam kena bodoh pun tak apa. Orang kata bodoh, ya saya bodoh, kita terima. Ni benda yang berlaku pada kita. Kita tak lihat kepada skop yang lebih luas. Kita suka mampu biar benda tak kait dengan aku. Jangan fikir antara kita tak kait dengan aku. Benda ni akan sangkut dengan kita sikit sebanyak. Contoh kenapa imperialisme masih lagi melanda di tanah Melayu, di Malaysia. Kenapa kita masih lagi berpegang kepada undang-undang British dan sebagainya. Kenapa kita masih lagi menganggap bahasa Inggeris itu adalah bahasa yang penting? Sebab kita tidak ada usaha daripada segi sejarah untuk melawan imperialisme, kolonialisme yang berlaku kepada orang Melayu. Dan kalau hampa tengok di Amerika yang cerita Black Lives Matter tu kan, yang bergaduh-bergaduh tu, perjuangan yang dibuat oleh kumpulan kulit hitam ni bukan sehari dua kan. Saya tak mau ceritalah about racism, tapi saya nak menceritakan tentang macam mana mereka cuba untuk melawan kolonisme daripada sudut mereka tu sebagai hamba. Ya, mereka terima, Negro terima mereka sebagai hamba, keturunan hamba, dan Negro juga terima bahawa mereka adalah bangsa kelas kedua. Tetapi apa usaha-usaha yang Negro ni buat? Kalau hampa tengok dalam sejarah Amerika, saya belajar tahun lepas JMS 517 sejarah Amerika Syarikat. Saya belajar secara tak langsung lah. Amerika ada dua, atas bawah, utara selatan. Yang masalah Negro ni di sebelah selatan. Kalau di belah utara, Negro ni semua kaya-kaya, semua geng-geng kapitalis, semua ada rumah besar apa semua. Dan kalau kita tengok yang banyak berlaku masalah di belah-belah bawah, Florida, sepadan Mexico, Kansas dan sebagainya. Jadi di kawasan utara, mereka tak peduli pun dengan perjuangan kaum, sebab mereka dah diterima di belah utara tu, mereka dah diterima oleh masyarakat kulit putih. Tapi perjuangan di sebelah selatan ni disebabkan Amerika ni dia ada jurisdiction dia sendiri, dia ada pentadbiran dia sendiri, dan dia macam kita lah, federal kan, federated. Maknanya ada undang-undang yang tersendiri yang menyebabkan pindaan-pindaan undang-undang terhadap Negro dan Red Indian tu tak sama. Tapi itulah, selama lebih kurang 60 tahun mereka menentang racism, menentang imperialisme, kolonialisme dan sebagainya. Hari ni baru kita nampak lah bahawa ada gerakan yang besar lah untuk mengubah persepsi dan pandangan bahawa Amerika Amerika haruslah menerima bangsa kulit hitam sebagai bangsa Amerika. Tapi dan tidak menafikan bahawa mereka adalah pendatang, cuma mereka mahu diterima sebagai sama rata dan setaraf
dan mempunyai kedudukan yang sama dengan bangsa kulit putih lah. So dalam cerita Negeri Kedah ni kita ada sejarah yang panjang, tetapi sejarah kita banyak dimanipulasi oleh orang putih. Sampai kita tak tahu sejarah kita tak tahu diri kita kan. Dan kebanyakannya pula bila masalah juga bila yang mengaji dalam bidang sejarah ni, yang mengambil pendekatan metodologi daripada barat, depa tolak prinsip-prinsip yang ataupun penceritaan yang dibawa oleh semua lokal. Nak kena ada empirical studies, kena ada comparative studies, barulah boleh percaya kan. Ini yang menjadi masalah sebab kita tidak ada usaha untuk membina satu ketamadunan Melayu. Kita tidak ada usaha untuk membina satu bentuk ataupun modul mana yang kita nak bawa. Ke mana kita nak bawa sejarah kita ni sendiri. Sebab sejarah tu akan membentuk bangsa. Last kali. Ni pun satulah. Tadi ada soalan sambil-sambil itu saya baca lah. Okay, lah politik minta tak mau buat saya ni angkat takut melukakan bangsa lain. Bagi saya lah, sepanjang saya duk buat kajian selama lebih kurang 6-7 tahun ni, saya kenal 2-3 orang lecturer Cina yang walaupun mereka ni yalah dia kaum, tetapi bagi saya dalam isu kalau hang ada bukti yang betul, biasanya Cina ni dia tak lawan. Biasanya lah. Banyak dah saya jumpa kawan-kawan saya masa satu kelas pun India. Kami duk cerita tentang sejarah India, masyarakat India, kedatangan orang India, buruh estate dan sebagainya. Mereka sengau lah nak kata apa benda betul. So bila hang ada fact and figures, orang tak boleh lawan hang. Masalah dia, siapa nak korek fact and figures ni? Hang faham tak? Generasi kita ni, siapa yang ambil bidang sejarah yang nak korek benda-benda tu keluar? Bila contohnya saya duk cerita pasal masyarakat sejarah Cina, ada pula orang duk kata saya pandai-pandai palatau semua. Tak lah cerita dia. Kalau saya tak buat, siapa nak buat? Sama juga dengan sejarah Negeri Kedah. Kalau peringkat yang tua-tua, kita apa? Habis. Tu zaman mereka. Ni peringkat kita yang muda ni. Kalau saya tak buat, siapa nak buat? Hampa nak buat tak? Kalau hampa nak buat, saya follow. Saya tak ada masalah. Itu persoalan utama yang berlaku kepada pentingnya untuk mengkaji sejarah ni. Bukan setakat sejarah Negeri Kedah, tapi semua sejarah yang ada. Sebab skop sejarah ni luas. Siapa yang nak mengkaji satu-satu bidang? Contohnya macam cerita Chola. Siapa yang betul-betul kaji pasal Chola? Kita harap pada contohnya Dr. Nasha ataupun PPAG USM. So kita kena tunggu dia keluar satu buku 3-4 tahun baru keluar satu buku. Tetapi kita menerima serangan daripada masyarakat India ni bukan 3-4 tahun sekali. Kita diserang berhari-hari. Kalau ada penulisan yang kononnya ditulis oleh orang Melayu kita lah, dia publish lah apa semua, okey, tu bolehlah defensif. Tapi saya rasa fragile ataupun rapuh, pertahanan yang rapuh. Dan tak boleh mematikan langsung apa yang pokok India ni buat. Sama juga bila Cina-Cina duk kata hang tuah tu Cina, Kelang tu Cina dan sebagainya, hang Lipu, asal hang tu semua main pada hang Lipu. So dia kata dia Cina. Lah orang Melayu apa yang orang Melayu boleh bagi fact and figures yang mengatakan bahawa hang Lipu tu hang tuah adalah Melayu. Ini yang berlaku. Sebab tu saya selalu kata sejarah ni kena ramai orang. Hampa tak boleh harap satu orang. Masalah kat Malaysia ni, dia kira kalau orang tu boleh, hang boleh sampai mampus. Mana boleh lagu tu orang? Tangan pun ada 4, takkanlah manusia nak buat kajian kena seorang-seorang, tak boleh. Maknanya satu tubuh badan kita ni 4 tulang 4 kerat ni kena ada 4 orang untuk satu menceritakan satu keadaan tu, sekurang-kurangnya satu bidang. Macam polis lah, satu polis 1000 rakyat. Sama juga dengan bidang sejarah. Tetapi pula kalau kita cerita daripada sudut dalaman, dia akan berlaku perbahasan di antara school of thought. Orang ni pakai sama-sama ahli sejarah, dia pegang pada school of thought yang ni, contoh A, yang ni akan pegang B. So dia akan ada perbahasan. Tapi perbahasan itu tidaklah melukakan ataupun merosakkan bangsa Melayu secara total. Tetapi ia lebih kepada percambahan minda ataupun kajian. Sebenarnya benda ni lah yang
yang saya rasa kalau kita semua faham, barulah kita boleh bergerak. Sekarang ni kajian sejarah yang ada, kalau hampa tengok sejarah Negeri Kedah sendiri sebagai contohnya, tidak ada berlaku perkembangan kajian sebenarnya. Tak ada bang, hang jangan sembang lah. Tak ada pun. Kalau hampa kata saya, okey, hampa bagi contoh buku paling baru. Buku paling baru lah 3 tahun lepas, 2017, yang cerita sejarah Negeri Kedah. Mana ada bang? Tak tahulah aku hampa baca ada jumpa meh abang saya. Abang saya tajuk, saya nak pergi beli. Setakat yang saya tahu, 3 tahun yang sebelum ni memang tidak ada satu kajian pun berkenaan dengan sejarah Negeri Kedah daripada apa-apa aspek. Maknanya tak ada. Maknanya sejarah kita ni tak berkembang dan hanya memakai data-data lama bang. Komputer pun dah berubah bang. Kan, handphone pun dah bergerak teknologi. Takkan kita duduk takut lama. Takkan pemikiran kita duduk di situ. Kan. Dulu kita duk cerita, okey, contohnya kita duk cerita, okey, sejarah Melayu dalam buku teks zaman saya sekolah, zaman kita 80-an 90-an sekolah pakai kerih dengan lembing. Ini baru ada sedikit kesedaran mengatakan bahawa orang Melayu pakai senapang, meriam dan sebagainya. Tapi bukti dia apa? Apa bukti dia? Apa yang hampa boleh bagi? Siapa nak buat kajian benda ni? Tak ada orang bang. Mana ada orang buat kajian pasal peperangan yang berlaku di alam Melayu? Tak ada. Semua duk sembang pandai lah. Benda itu menerima dengan bulat-bulat. Ni masalah dia. Kita ni ikut jadi pak turut. Kita tak ada semangat nak riba, nak lawan sistem, nak lawan, nak merubah bangsa kita, tak ada. Bagi 100 cukup lah, 100 hidup ni cukup sebulan dah. Tapi dalam Facebook ada pumpang cerita pasal kepentingan sejarah dan sebagainya. Kan? Apa nak maksud saya? Ni ada ke orang tulis tak lepas pula Allah. So siapa yang nak buat kajian benda-benda ni? Contoh saya buat perang Kedah Siam. Orang tanya saya apa ni? Bukan orang tanya lah, saya duk terfikir sebab saya tengah duk buat satu kajian lah. Saya duk fikir, macam mana cerita perang Kedah Siam ni? Macam mana perjalanan perang Kedah Siam? Bila saya rujuk balik penulisan saya dalam buku Gajah Putih tu, saya duk jadi, takkan Siam tawan Kedah dalam masa sehari. Kalau dalam cerita Ataras Rasilah ataupun kajian-kajian yang berkenaan dengan Kedah, dia kata Siam ni dia mai masuk ikut JT dan kemudiannya bila dia dapat tangkap bendahara dalam Laksamana, kemudiannya dia pakai tangga. Tapi daripada sudut sudut pertahanan sini bina dan sebagainya, tak ada pun. Macam mana mereka main serang pakai tangga? Habis meriam yang sampai 79 biji tu takkan tak meletup? Tak ada cerita pun. Siapa yang nak kaji cerita? Tak ada bang. Contoh macam Portugis serang Melaka. Dia cerita detail. Portugis cerita macam mana dia serang. 3 bulan mereka tembok, mereka kepung. Lepas tu mereka turun sikit-sikit masuk kapal, laut cetek, naik perahu, lancang apa, baru masuk ke tengah. Bukan dia pakai kapal besar tu. Tu masalah orang kita, dia kaji sejarah tapi dia tak ada imajinasi. Dia berdasarkan hidup umur lah. Sejarah tak boleh macam tu. Hang kena hidup zaman tu. Hang kena letak diri hang pada zaman tu untuk kaji sejarah. Takkanlah kapal besar nak pi masuk Sungai Melaka yang kecil tu. Mana muat bang? Parit Melaka tu mana muat? Tu takat bot kecil, yang kecil-kecil boleh lah masuk. Kan? Tapi Portugis dia menulis secara detail apakah peristiwa yang berlaku sepanjang perang. Tapi Kedah tak ada. Sama juga dengan sejarah Kedah yang lain. Apa berlaku pada zaman Melaka? Kedah pada zaman Melaka. Apakah yang berlaku selepas serangan Chola? Tahun 1200 itu nak sampai ke zaman Melaka 1400, 200 tahun tu apa jadi? Tak ada. So sejarah kita ni tak berkembang lah. Sebab kita tak ada siapa. Bang, kita tak ada orang bang. Tak ada orang yang mengkaji sejarah. Kalau ada pun mereka buat master PhD, mereka tak tumpu kepada sejarah orang Kedah. Mereka pergi buat sejarah Tamadun Luar. Buat sejarah Indonesia, buat sejarah. Saya pun tak tahulah mereka buat sejarah apa.
Saya ni kadang duk fikir kalau saya ni jadi lecturer tak tahulah jenuh agak mencari student ni. Saya nak faham kepentingan sejarah ni. Tapi itu hakikat yang berlaku kepada sejarah Malaysia. Jadi bila hang sembang pasal sejarah, hang tekan sembang di Facebook, hang ingat kerajaan nak layan ke? Hang ingat orang politik nak layan? Apa dia tak layan? Soalan Ahmad Akmal. Tak apa, tulis tanya. Sumber payah diperbuatlah tajuk senang. Tu pun satu masalah. Dia tak boleh ada hipotesis, dia tak boleh ada teori, tak boleh. Dalam disiplin sejarah tak boleh. Tapi kadang saya nak bangkang juga. Dalam situasi Malaysia ni memang hang tak boleh buat benda-benda macam tu. Sebab memang dah daripada segi rekod kita tak ada. Sebenarnya kita menulis sejarah Melayu ni berdasarkan rekod-rekod yang ditulis oleh orang putih. So apa yang berubah? Sejarah kita tak berubah pun. So kita nak menstruktur semula sejarah kita. Kita terpaksa bergantung kepada semua-semua tempatan, semua-semua lisan. Ini yang tak boleh diterima kebanyakannya lah dalam bidang sejarah ni, tak boleh diterima sebab sumber tu tak autentik dan tak empirical. Kata kalau nak buat kajian daripada mana nak cari sumber. Okey, Ahmad Akmal. Okey, yang pertama sekali kena tahu topik apa yang nak buat. Okey. Sumber kena tahu tajuk apa nak buat. Lepas tu kena pi ke arkib, dan pertama-tama sekali kena banyak membaca. Kena cari. Saya tengah buat master. Nak buat master ni sekurang-kurangnya saya kena rujuk 150 penulisan, buku, jurnal dan sebagainya. Barulah kita buat penulisan lah. Kemudiannya baru kita pergi ke arkib lah. Daripada arkib tu. Tapi yang pentingnya kita kena tahu lah. Kena tahu sumber-sumber rekod. Tapi masalah di Kedah ni, kalau hampa nak tahu, rekod bagi sejarah negeri Kedah daripada British bermula sekitar tahun 1911 sampai 1957. Tapi kalau sebelum-sebelum tu dia banyak duduk di Siam. Sumber Siam. Sumber yang tu duduk banyak di Siam lah. Dan yang paling awal mereka jumpa surat-surat Sultan Abdul Hamid lah. Sultan Abdul Hamid tu 1920 jugalah. Lepas tu kena baca sumber daripada Light. Sebenarnya rekod-rekod, bukan saya rasa lah, sumber surat-surat yang ada di istana tu sebenarnya disimpan lah dan tak dibawa keluar untuk menjaga aib istana tu sendiri lah. Jadi sebab tu kita tak boleh nak buat apa. Bila kita nak tulis sejarah, kita kena bergantung harap kepada sumber-sumber barat, Belanda, Portugis dan sebagainya. Nak empirical, kena buat kajian metodologi lain. Macam ekologi, betul lah. Dia kena ada metodologi. Tapi masalah di Malaysia juga, dia tidak boleh menerima multidisiplin ataupun ada disiplin lain. Sejarah bergabung dengan, contohnya sejarah dengan geografi tak boleh. Sejarah dengan pertahanan tak boleh. Dia kena sejarah lah. Jadi hang kena melihat daripada perspektif sejarah. Walaupun hampa main daripada degree sejarah, tapi hampa melihat kepentingan sejarah, contohnya sejarah ekonomi, hampa tak boleh pergi kepada sejarah tu. Macam saya buat sejarah politik tradisional. So saya kena stay dalam klik dalam line tu lah, politik tradisional, dan supaya saya tak lari fokus lah. Itulah yang berlaku. Sebenarnya combination disiplin ni penting sebab di negara-negara barat ni benda ni dah jadi lama dah. Sebab tu dia boleh maju. Macam bidang sains lah, biologi campur dengan, saya pun tak pandai lah sains kan, tapi pada saya kalau contohnya fizik dengan kimia, dia jadi apa sesuatu. Fizik dengan biologi dia jadi apa. Sebenarnya sejarah pun dia kena buat macam tu. Tapi masalah dia sebab masalah dia tak boleh. Sedangkan apa yang diwar-warkan ataupun diceritakan ialah sejarah adalah ibu segala ilmu. Sejarah ni. Tapi bila kita nak buat combination studies tak boleh. Inilah yang berlaku. So bagi saya lah banyak masalah yang berlaku lah kepada sejarah negeri Kedah ni. Yang pertama, saya ulang balik kita tak ada pengkaji sejarah negeri Kedah.
kita tak ada. Itu kita tak ada. Orang Kedah tu ada. Orang Kedah yang mengaji sejarah tu ada. Tapi banyaknya mereka tak buat pasal sejarah negeri Kedah. Okey, yang kedua kita sumber-sumber terhad lah. Sumber-sumber terhad. Yang ketiga, bila mana kita tak ada tokoh-tokoh sejarah, kita tak ada tokoh sejarah Kedah. Lepas tak adanya Datuk Wan, kita tak ada habis. Kalau ada pun Dr. Wan Ibrahim yang sudah mencipta nama lah. Okey. Tiga. Yang keempat, kita tidak ada satu grup yang memberi kesedaran tentang pentingnya sejarah. Bukan hanya yang tak boleh kata sejarah ni tempat untuk buat duit, dia tak ada ROI, return of investment bagi bidang sejarah ni memang tak ada. Dia dalam bentuk hang menanam jati diri, benda yang tak boleh lihat. Tapi masalah dia, begini PTD ni duk nampak kalau aku bagi hang 100,000 untuk bidang sejarah, apa benefit yang aku dapat? Itu yang berlaku kepada mana-mana jabatan. So dia kadang duit ni bukan segala-galanya tau. Memanglah kena pakai duit, tapi duit tu bukan segala-galanya. Dalam bidang sejarah, sains sosial, dia tidak ada pulangan duit lah. Dia lebih kepada pulangan nak menyatu padukan orang Melayu terutamanya lah. Ini 4 perkara yang hampa kena tengok betul-betul dan hampa kena faham. Barulah hampa boleh moving forward ke arah nak cerita pasal hampa nak lawan Cina ke, hampa nak lawan India ke, hampa nak lawan orang politik ke, hampa nak orang politik ikut cara hampa ke. Itu yang berlaku. Dan yang paling penting, last sekali, yang kelima. Okey, yang kelima, kajian sejarah ni banyak. Okey, tapi bagi saya, macam saya kata tadi, sejak tahun 2017 tidak berlaku perkembangan kajian. Malah sejarah negeri Kedah sendiri, kalau hampa tengok daripada situ sejarah tradisional lah. Tradisional ni kita ambil daripada tahun zaman Melaka 1400 sampai 1800. 400 tahun So 400 tahun ni kalau hampa baca balik, tidak ada satu kajian terbaru yang menceritakan politik tradisional negeri Kedah daripada zaman Melaka sampai dah zaman Perang Kedah Siam. Kita ambil sebagai contoh dari situ lah. So buku-buku yang ada pun, contoh macam Mazhar Falarti pun tahun 2016 menceritakan tentang Kedah, The Kedah Kingship. Itu buku yang last yang menceritakan tentang sejarah negeri Kedah. Tapi kajian itu dibuat oleh orang luar lah, bukan orang Kedah sendiri, bukan daripada penulisan tempatan sendiri. So hang duk sembang pasal sejarah, hang duk sembang nak angkat martabat sejarah, nak angkat martabat Melayu, tak dapat. Sia-sia. Bagi saya bermimpi di siang hari lah. Sebab kita sendiri pun tak ada usaha untuk ke arah tu lah. Okey, yang soalan tadi mengaitkan istana tu banyaklah, biasalah. Pasal kalau hampa baca dalam sejarah ni, mana-mana pun akan berlaku krisis di antara keluarga. Jadi disebabkan tu Kedah pula dia ramai bangsawan, tengku-tengku dia ramai. Jadi dia akan berlaku pergeseran di antara keluarga lah, yang menyebabkan kadang-kadang benda-benda tu terpaksa ditutup daripada pandangan umum lah. Apa ni, Puseri, kita tak ada sumber tempatan. Kenapa? Memang orang kita dari dulu tak ada buat apa penulisan ke ada je, cuma belum dikaji. Aku boring dah dengar alasan sejarah kita di Padam tu. Okey, kita kalau primer source, sumber primer kita tak ada. Sumber primer kita tak banyak lah. Kita hanya boleh tengok sumber-sumber ni dalam bentuk hikayat dan sebagainya lah. Sebab tu macam saya kata tadi, sumber At-Tarikh Silsilah tu lah hanya satu-satunya sumber yang dipegang lah sampai sekarang, dan tidak dicabar lah oleh siapa-siapa pun. Okey, memang kita dari dulu tak ada buat kajian. Okey, kalau kita nak cerita Melayu yang menulis tentang sejarah negeri Kedah ni, bagi saya ada Datuk Wan lah. Politik tradisional lah. Saya cerita zaman Melaka sampai tahun 1900. Tradisional. Zaman tradisional. Yang ada Datuk Wan, kemudiannya Prof. Ishak Osman.
selain daripada depa ni tak ada. Kalau hamba baca Arboni tu yang cerita pasal sejarah negeri Kedah adalah seorang India. Maziar tu seorang seorang Parsi. Lepas tu yang lain-lain tu banyak orang putih lah. Jadi orang Melayu ni tak ada. Di mana habis oi, hang duk sembang telok apa oi sejarah ni. Hang duk cerita apa hang nak fight Cina lagu ni, hang nak timbulkan sentimen Melayu lawan Cina lah apa dah. Tak boleh, tak guna buat malu lah. Kalau lawan di mahkamah kalah awal balik. Ini realiti yang berlaku. Lepas tu adalah sikit andaya dan sebagainya. Tu pun orang putih juga lah. So setakat ni saya tak jumpa lagi lah. Selepas Prof. Ishak Osman meninggal dunia, belum ada lagi satu kajian sejarah yang bertumpu kepada 1400 sampai 1800 ataupun 1900 lah. Kalau ada pun yang paling dekat, mungkinlah kita boleh tengok daripada sudut ekologi lah. Tapi daripada segi sejarah tulen, belum ada. That's for sure lah. Itu yang memang saya pasti sungguh-sungguh lah. Sebab saya buku sejarah sudah ni apa semua saya beli. Daripada situ saya boleh tahu lah. Sokongan padu dari kerajaan negeri Kedah juga. Peranan susah atau senang nak berkembang sejarah itu sendiri. Okey, peranan kerajaan negeri ni, masalah yang pertama ialah macam saya sebut tadilah, mereka ni ditadbir oleh KCS. KCS ni Kedah Civil Servant. Kedah Civil Servant. So Kedah masuk ke dalam pengaruh British ni lewat 1909 dan mula proses asimilasi dengan budaya British tu sekejap, lebih kurang 30 tahun saja. Tahun 1909 dan 1920 tu baru dia start bergerak lah. Situ pentadbiran mula berubah dan sebagainya bila ada jabatan-jabatan penting di penstrukturan secara moden. Kedah moden ni dia start around 1920s lah. And then 1940 berlaku Perang Dunia Kedua, dan 1957 merdeka. So Kedah ada lebih kurang 27-30 tahun saja untuk bentuk satu kefahaman kolonial. Dia tak sama dengan negeri Melayu bersekutu yang cepat. Tapi malang dia pula, dia ada pro and cons lah. Kalau negeri Melayu bersekutu, mereka lebih mesra kepada usaha-usaha untuk membangunkan sejarah. Cuma mereka tak ada team. Itu facts lah. Macam saya duduk di Pahang ni pun bawah negeri Melayu bersekutu. Mereka ada sumber pendapatan yang banyak lah untuk bidang sejarah dan sebagainya. Tetapi mereka tak ada team ataupun tak ada orang yang nak kaji. Orang Pahang sendiri pun dia tak kaji sejarah Pahang. Dia suka kaji sejarah Melaka. Dia minta orang cakap lah, bagi saya Merapu lah. Merapu. Duk kaji benda-benda luar yang bukan negeri hang. Tapi masalah di Kedah ni, dia ada team. Kita ada ramai orang. Walaupun tak ada tokoh sejarah, walaupun ada 2-3 kerat saja orang-orang Melayu yang ada PhD doktorat dalam bidang sejarah, tetapi dia tak ada satu team. Dia ada team, ada 2-3 orang, tetapi masalah dia tak ada duit. Dan dia tak ada duit dan depa tak boleh push. Nak push jauh tu tak boleh. Bila lagi satu ni pun sorry to say, Kedah ni ada satu politik dalaman yang teruk lah. Ni saya alami sendiri. Lepas tu ada 2-3 lecturer yang saya kenal duk mengadu kat saya lah, kata Kedah ni pelik lah dia punya pentadbiran. Tapi sebenarnya itulah yang berlaku. Dia tak sempat tune. Negeri-negeri utara ni, apa yang diceritakan kepada saya, Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu ni, mereka tak peduli pasal warisan. Sebab bagi saya yang faktor yang pertama ialah British ni dia tak sempat tune. Dia tak sempat pusing pemikiran orang Melayu tu supaya menjaga warisan dan sebagainya lah. Tapi gerakan sejarah tu kalau tak ada diusahakan oleh Datuk Yazid Yazid Saleh, saya rasa bungkus dah sejarah Kedah ni pun. Tapi disebabkan Sultan Kedah sendiri memberi sokongan yang kuat kepada usaha-usaha pensusunan semula sejarah Kedah, jadi survive lah, terselamat lah sejarah Kedah tu. Cuma kalau nak mengharapkan sokongan daripada kerajaan negeri, pelibatan kerajaan negeri, saya rasa
politik Kedah pun kita tahu lah, politik dalaman yang berlaku ni, yang benda hampa tak nampak, yang saya alami sendiri dan kawan-kawan saya alami. Itu satu cerita yang orang hampa tak tahu. Tapi kalau politik secara luaran ni, kerajaan Kedah kan ni dia selalu tukar-tukar. Pentadbiran, saat tukar ni, saat tukar apa PH, saat tukar BN, saat pi kat PAS, saat pi lagu ni. Jadi tak boleh buat apa. Dan sikap kerajaan politik kita pula, dan sikap masyarakat kita, bila benda yang baik tu, dasar-dasar yang dibawa, benda tu baik, tapi cuba untuk orang kata rebranding, cuba untuk di rebranding oleh kerajaan baru, benda tu dianggap sebagai tiru, tak ada idea, tak ada perkembangan. Dia sebenarnya bodoh lah, minta cakap lah, sebenarnya apa bodoh lah. Benda yang baik patutnya diteruskan. Tapi sebab terlampau taksub dengan politik, benda yang baik pun hampa kata ni tak ada idea lah, nak sambung balik idea orang lah apa semua. Tak, bukan cerita sambung idea orang, cerita benda tu yang baik tu memanglah kena sambung. Sebab benda tu mendatangkan keuntungan kepada rakyat. Tak pedulilah siapa pun buat. Tapi mampu lah, hampa janganlah duk kira kalau parti ni buat benda ni, okey dia kata kami bagi 100 juta untuk setahun, 100 juta untuk sejarah. Okey, contohnya BN bagi 100 juta. Bila mai kerajaan baru, contohnya PH kata, okey, kami akan teruskan apa yang dibuat oleh kerajaan lama dengan memberi peruntukan sebanyak 100 juta kepada bidang sejarah. Mai pula geng UMNO, contohlah ni contoh, mai kata geng BN ni tak ada idea lah bagi duit ke apa semua. Dah tu lah, nampak tak siapa bodoh. Ni, kita kena tune otak kita. Benda yang baik, hampa kena ikut Cina. Ikut Cina. Benda yang baik, dia ambil. Benda yang dia lawan, kalau hampa tengok betul-betul, benda yang dia lawan, semua benda yang merugikan kepada bangsa mereka. Contoh ni saya bukan nak cerita politik, saya bagi contoh saja. Contohnya, kenapa Lim Kit Siang, Lim Guan Eng kena sorok? Pasal mereka tengok kedua-dua figure DAP ni berlembut dengan Tun sebagai contohnya. Ni contoh saja. Dan sebab tu mereka kena sorok. Dan masa dia kena sorok tu, duit tu dah dibagi kepada orang Melayu. Contohnya duit yang royalty minyak dan sebagainya. Lepas tu dia kena sorok. Dan sebelumnya mereka duk kempen, kita kena naikkan bangsa Cina, kena minta peruntukan dan sebagainya. Duit mereka ambil, tapi benda yang tak menguntungkan bangsa Cina secara keseluruhannya, mereka akan sorok, mereka akan lawan. Tapi kita ada benda yang baik kita tolak, benda buruk apa tak lagi. Tu kita orang Melayu ni bodoh diri sendiri, membodohkan diri sendiri. Lepas tu nak kerja mudah, salah Cina. So saya minta tolong, yang mana tengok video ni, ni kena ubah sikap tu. Bukan cerita hang nak perjuangan bangsa apa semua, tak. Ubah sikap, ubah diri sendiri dulu, baru hang boleh ubah bangsa. Okey. Betulkah keterbelahan Raja Chola dan Sirah Kedah sebenarnya dikenal Singapura? Okey. Kenaan sejarah Chola ni ada satu buku, The Inner States of Southeast Asia, ditulis oleh Jos Cordes. Ini kena baca NK Nilangkatasari, Sriwijaya. Lepas tu malah Hamka dalam sejarah umat Islam juga ada memetik tentang peristiwa ni. Lepas tu ada G.L. Moynes, seorang Perancis. Lepas tu ada banyak lagi lah, Kasparis dan sebagainya yang mengkaji, yang mengatakan bahawa memang ada berlaku serangan Chola dan setelah Kedah tu. Yang tu memang tak boleh nafi lah, sebab daripada segi pembuktiannya memang ada. Kita tak boleh nafi lah. Okay, so dia punya claim serangan Chola itu betul, tapi dia claim kata Chola, Kedah duduk bawah Chola tu tak betul lah, sebab tidak ada tinggalan apa-apa. Dia main serang, dia tinggal taik saja. Itu dia balik. Kita orang Kedah kan, bisa cakap sang je. Okay, so pentingnya sebagai penutup dekat sejam lah. Okay, pentingnya persejarahan Kedah ni untuk dikaji ialah kalau kita nak menjadi seperti Johor, bangsa Johor, kalau hampa faham sejarah Johor, macam mana terbitnya kata-kata bangsa Johor tu sebenarnya pada tahun 1889 bila Maharaja Bakar cuba untuk menjadi raja kepada negeri Johor, dia telah memohon daulat lah kepada negara Melayu. Tetapi
permintaan yang telah ditolak, maka dia bertemulah dengan Queen dan dia diangkat sebagai pemerintah negara Johor. Dan apa yang saya tertarik dengan sejarah Johor ni, bila dia kata apa yang beta buat adalah untuk rakyat Johor dan kepentingan negara Johor secara umumnya, dan sekiranya beta bersalah maka tegurlah beta dengan cara apa sekalipun, asalkan benda itu tidak memberi mudarat kepada keturunan dia lah. Benda ni ada tertulis dalam Undang-Undang Tubuh Negara Johor. Jadi Johor secara automatiknya telah membentuk satu jati diri bangsa Johor yang begitu kuat lah. Dengan kita, bila kita tengok Johor ni dulu tahun 90-an, kita tahu penyanyi-penyanyi dulu banyak daripada Johor. Dan Johor ada budaya dia sendiri, budaya Zapin, kuda kepang dan sebagainya lah. Tapi negara-negara lain tidak ada modul ataupun tidak ada dasar ataupun polisi kenegerian tu sendiri. Dia tak ada. Macam Kedah hang cerita apa? Hang boleh cerita tak apa budaya Johor, budaya Kedah yang boleh bangga macam orang Johor bangga sejarah dia? Tak ada. Macam orang Johor bangga dengan budaya Kedah, tak ada. Hang tak bangga pun dengan Cak Lempung, hang tak bangga pun dengan Hadrah, hang tak bangga pun dengan wayang kulit Sri Asun yang bagi contohnya. Hang tak bangga pun dengan Serunai, Nafiri dan sebagainya lah dalam bidang budaya. So apa yang hang nak bangga? Hang sebagai orang negara Kedah, apa yang nak bangga sebenarnya? Dan daripada segi sejarah, kita ada sejarah, tetapi sejarah kita tak digembar-gemburkan. Tengok Johor, saya seriously kalau melihat kepada banyak-banyak negeri, saya suka Johor lah. Saya suka macam mana Johor dia bawa branding, dia bawa nama daripada sudut sejarah, daripada sudut budaya dan sebagainya. Macam mana dia membentuk satu masyarakat Melayu yang begitu kuat. Sebab tu walaupun sebenarnya hakikatnya 60% penduduk Johor, 60% ataupun dulu lah, masa saya first baca dulu zaman Maharaja Bakar tu tahun 1880, awal tahun 1900, 60% penduduk Johor adalah Cina. Tapi sekarang ni komposisi penduduk saya tak pastilah. Cuma saya beranggapan bahawa 55% Melayu, 45% Cina. So dia sangat dekat tau. Johor ni dia punya komposisi penduduk sangat dekat. Tetapi kenapa Johor dia boleh kata dia adalah negeri Melayu? Dia adalah peneraju kepada bangsa Melayu. Dan dia boleh claim kata dia adalah orang yang boleh guide orang Melayu secara keseluruhan. Benda ni lah yang kita kena tengok balik, kita kena structure balik sejarah negara kita. Kita kena ada ramai pengkaji, kita kena ada ramai tokoh, kita kena build up satu tim yang nak memperjuangkan budaya bangsa negara Kedah tu sendiri, berdasarkan contoh daripada Johor. Yang itulah saya berharaplah satu hari nanti bila sampai ada kesempatan masa dan waktu, saya nak supaya ramai-ramai lah kita melihat kembali kepada penstrukturan sejarah dan sebagainya lah. Okey, orang politik kita letak tepi dulu. Sekarang ni kita build up dulu, bangunkan sejarah kita sendiri. Okey, so azan dah bunyi. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana menunggu selama 1 jam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.